Salam sejahtera, saya Tessa Minda anak Thomas Berry, pemegang nombor metrik D2024111348. Hari ini saya ingin membentangkan topik berkaitan masalah pembelajaran berdasarkan poster yang telah saya sediakan. Pertama sekali, apakah yang dimaksudkan dengan masalah pembelajaran? Menurut Individual with Disabilities Education Act, Ideal 1997, masalah pembelajaran merujuk kepada gangguan dalam satu atau lebih proses asas psikologi yang melibatkan pemahaman atau penggunaan bahasa, sama ada secara pertuturan ataupun penulisan. Gangguan ini menyebabkan individu mengalami kesukaran dalam kemahiran seperti mendengar, berfikir, membaca, menulis atau mengira secara sempurna. Hal ini bermaksud mereka bukannya kurang bijak, tetapi mempunyai cara pembelajaran yang berbeza dan memerlukan pendekatan yang sesuai. Seterusnya, kita lihat beberapa kategori masalah pembelajaran. Antara kategori umum termasuklah disleksia, iaitu kesukaran membaca dan menulis. Autisme, yang melibatkan cabaran dari segi komunikasi dan interaksi sosial. ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder, di mana individu sukar memberi tumpuan dan cenderung hyperaktif. Lembam atau slow learners, iaitu murid yang belajar lebih perlahan daripada kadar biasa. GDD atau Global Development Delay yang melibatkan kelewatan perkembangan keseluruhan kanak-kanak. Diskalkulia bagi masalah pengiraan, disgrafia yang berkaitan dengan kesukaran menulis, dan yang terakhir ialah sindrom Down yang melibatkan masalah perkembangan intelektual dan fizikal. Bagaimana pula dengan tanda-tanda awal masalah pembelajaran? Antara tanda yang dapat dikesan ialah lewat bertutur atau menggunakan bahasa pada usia yang sepatutnya, sukar belajar huruf, nombor atau perkataan baru, masalah sebutan atau tidak jelas bertutur, sukar menerima arahan dan tidak fokus dalam kelas, tidak menguasai kemahiran motor seperti memegang pensel dengan betul, tidak berminat dalam aktiviti membaca, menulis atau melukis. Tanda-tanda ini penting untuk dikenal pasti supaya intervensi awal dapat dilakukan. Apakah pula punca berlakunya masalah pembelajaran? Antara faktor utama ialah genetik, iaitu diwarisi daripada ahli keluarga lain. Selain itu, terdapat juga gangguan perkembangan otak atau masalah ketika kehamilan dan kelahiran. Keadaan kesihatan, faktor persekitaran dan psikososial seperti tekanan emosi atau kurang rangsangan pembelajaran turut menyumbang kepada masalah ini. Akhir sekali, apakah peranan ibu bapa dan guru dalam membantu murid yang mempunyai masalah pembelajaran? Pertama, ibu bapa dan guru perlu melakukan pengesanan dan intervensi awal. Semakin awal masalah itu dikenal pasti, semakin mudah untuk membantu perkembangan kanak-kanak tersebut. Kedua, guru perlu menggunakan pengajaran yang berbeza dan bersesuaian. Contohnya menggunakan pendekatan visual, aktiviti kinestetik atau penggunaan teknologi. Seterusnya, sokongan emosi dan motivasi sangat penting kerana kebanyakan kanak-kanak ini sering merasa rendah diri atau kecewa apabila gagal mengikuti pelajaran. Selain itu, ibu bapa juga boleh mendapatkan bimbingan daripada profesional, termasuklah pakar terapi pertuturan, ahli psikologi pendidikan atau pakar perkembangan kanak-kanak. Dan yang terakhir, kita semua perlu menyediakan persekitaran pembelajaran yang inklusif, iaitu memberi peluang sama rata kepada semua murid tanpa diskriminasi. Kesimpulannya, masalah pembelajaran bukanlah satu kekurangan, tetapi keperluan pendidikan khas yang memerlukan pendekatan yang sesuai. Dengan kefahaman, sokongan dan intervensi yang betul, setiap anak-anak mampu berjaya mengikut kemampuan dan potensi mereka sendiri. Di bawah ini pula tertera sebuah kod QR untuk kalian cuba kuis berkaitan dengan masalah pembelajaran. Selamat berjaya. Sekian, terima kasih.